sepasang suami isteri kelahiran Malaysia dan anak lelaki mereka berusia 3 tahun maut dalam satu kejadian disyaki pembunuhan. Trend tingkah laku yang membawa kepada bunuh diri dalam kalangan remaja semakin meningkat dan perkembangan itu mencetuskan kebimbangan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 2022483. Saya dari kelas DPZ W2A. Saya akan menerangkan tentang pengenalan mengenai isu bunuh diri. Isu bunuh diri ini melibatkan tingkah laku bunuh diri, idea bunuh diri dan cubaan untuk membunuh diri. Asalnya perkataan bunuh diri ini diambil di dalam bahasa Inggeris, iaitu suicide. Perkataan suicide ini dia membawa dua maksud yang berbeza, iaitu sui bermaksud diri dan caedre bermaksud membunuh. Menurut Merkus pada tahun 1996, bunuh diri juga boleh berlaku secara langsung atau secara tidak langsung, hasil daripada tindakan yang positif atau negatif yang boleh mengorbankan diri sendiri dan diketahui akan menyebabkan kematian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi bunuh diri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bunuh diri bermaksud mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Dengan ini dapat diterangkan bahawa bunuh diri ialah perbuatan untuk menamatkan atau menghilangkan nyawa sendiri. Ianya boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada dengan cara fizikal luaran, dalaman atau kedua-duanya sekali. Menurut para ulama pula, bunuh diri ialah suatu perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran manusia dalam menghadapi suatu ujian, suatu bentuk keputusan dan sesuatu yang mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, terdapat 3 jenis tingkah laku bunuh diri, iaitu yang pertama, bunuh diri secara sukarela. Yang kedua, bunuh diri yang dilakukan oleh diri sendiri. Dan yang ketiga, bunuh diri secara langsung ataupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anafi Sufyan. Nombor metrik saya DPZ 202025610. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dalam perspektif agama mengenai bunuh diri. Agama yang saya akan bentangkan adalah agama Kristian, agama Buddha, agama Islam. Agama Kristian ini pula terbahagi pada 3: agama Kristian awal, Katolisme moden, agama Protestan moden. Agama Kristian awal ini tertarik pada kesyahidan yang merupakan sesuatu tindakan yang dimenangkan oleh agama mereka. Kemudian Yesus juga dianggap sebagai sejenis bunuh diri oleh setengah orang, umpamanya Tertullian. Tertullian ini adalah orang gereja Katolik. Yang kedua, Katolisme moden. Dalam agama Katolisme ini, kematian melalui bunuh diri dianggap sebagai satu dosa besar. Ini orang gereja Katolik makin fasa dia makin tinggi. Alasan utama Kristian adalah bahawa hayat seseorang dimiliki Tuhan dan oleh itu musnahan nyawa disamakan dengan perbuatan untuk menguasai apa yang sebenarnya dimpunyai Tuhan. Yang ketiga, agama Protestan moden. Orang-orang Kristian konservatif seperti mazhab-mazhab evangelism, karismatik dan Pentecostalism sering mendapatkan isu bunuh diri yang menyebabkan pembunuhan dan siapa yang melakukannya akan turut ke neraka. Okey, mereka ni mempunyai mazhab mereka sendiri, orang Kristian. Seperti kita ada mazhab
Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Mereka ada mazhab Evangelism, mazhab Karismatik dan Pentecostalism. Jadi mereka mengatakan berdebat bunuh diri ni, siapa yang bunuh diri, yang terlibat dalam bunuh diri ni akan turun ke neraka bagi pandangan mereka. Beberapa tokoh Bible telah membunuh diri dan yang paling terkenal adalah Judas Iscariot. Yang kedua, Buddha. Dalam perspektif agama Buddha mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan seseorang pada hayat terdahulu mengaruh yang kuat ke atas apa yang dialaminya pada hayat sekarang. Menurut doktrin agama, perbuatan-perbuatan sekarang pula mempengaruhi pengalaman masa depan. Perbuatan yang sengaja seperti akan badan atau pertuturan menghasilkan reaksi. Reaksi atau akibat ini ialah sebab untuk keadaan dan perbezaan yang dialami di dalam dunia. 3. Pandangan Islam. Ulama' bersependapat bahawa bunuh diri ini adalah dosa besar. Sebab perbuatan ini adalah bentuk dari kesabaran seseorang ketika menghadapi sebuah ujian itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sekian daripada saya tentang mengenai etika dalam perspektif agama mengenai bunuh diri. Nama saya Nur Nabila Huda binti Abdul Samad, nombor matrik DPZ 202025260 dari kelas TPZW2A. Akan menerangkan beberapa contoh kes bunuh diri di Malaysia. Contoh kes yang pertama, seorang pelajar wanita dipercayai bunuh diri kerana cemburu. Pada tarikh 9 Januari 2021, seorang pelajar wanita sebuah universiti swasta maut selepas dipercayai membunuh diri dengan terjun dari tingkat 18 sebuah pangsapuri di Bukit Beruang, Melaka. Pelajar perempuan itu berusia 21 tahun nekat untuk membunuh diri dikatakan berpunca daripada teman lelakinya mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asfaniza Ahmad, berkata, dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, mayat pelajar terbabit ditemui beberapa rakannya terbaring di atas tanah di belakang blok kediaman asrama mereka. Kata Asfaniza Ahmad lagi, mangsa dipercayai terjun dari tingkat 18 pangsapuri dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan yang amat parah. Contoh kes yang kedua, pelajar 13 tahun meninggal dunia selepas menemui tergantung. Seorang remaja ditemui tidak sedarkan diri selepas dipercayai bertindak menggantungkan dirinya di dalam bilik air rumahnya. Kejadian berlaku kira-kira jam 10.55 malam di flat Jalan Paya Terubung, Jalan Seri Relau. Mangsa bagaimanapun meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Hasil daripada siasatan didapati, punca remaja itu bunuh diri adalah kerana mangsa kurang berminat untuk belajar selain daripada prestasi pelajarannya yang agak lemah. Soal siasat bersama ibu bapa, mangsa juga mendapati mangsa sering merungut kerana kerja sekolah yang terlalu banyak. Seterusnya, saya akan menerangkan akta dan fatwa bagi kes bunuh diri. Akta bagi individu yang cuba membunuh diri ialah Seksyen 309 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa mana-mana individu boleh didakwa jika beliau cuba untuk membunuh diri sendiri dengan kemungkinan dikenakan hukuman penjara sehingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai faktor pencetus kes bunuh diri. Kini terlalu banyak kes bunuh diri dicatatkan di seluruh negara, dan masalah ini seolah-olah seperti tiada jalan penyelesaian yang tersendiri. Antara faktor-faktor terjadinya kes bunuh diri ini akan saya ceritakan 3. Pertama, tekanan emosi. Yang kedua, kurang pendidikan dan lemah pegangan agama. Yang ketiga, pengaruh media massa. Yang pertama, tekanan emosi. Pada awalnya berlaku kemurungan terhadap individu tersebut, tapi tidak terjadi apa-apa pada diri
dia. Kemudian individu itu dia mengalami halusinasi dan berfikir benda-benda yang mengarut atau tidak masuk akal. Kemudian individu tersebut mengambil keputusan untuk bunuh diri dan beranggapan bahawa bunuh diri adalah jalan penyelesaian kepada tekanan berat yang ditanggung. Yang kedua, kurang didikan dan lemah dengan agama. Mereka tidak tahu hukum bunuh diri ini dan azab yang akan diterima jika berbuat demikian. Mereka tidak punya ilmu agama yang mantap dan kukuh. Individu ini sebut tiada ketenangan jiwa, menyebabkan mudah mengalami kemurungan dan tekanan jika dilanda masalah. Hal ini boleh berlaku kerana mereka gagal menyelesaikan masalah melalui pendekatan agama kerana diri mereka terlalu jauh dan tersimpang daripada agama. Yang ketiga, pengaruh media massa. Di dalam media massa pada masa kini banyak menyiarkan berita tentang bunuh diri. Itulah yang memberi idea kepada masyarakat yang sedang mengalami masalah untuk menyematkan masalah yang hadapinya itu dengan cara membunuh diri. Selain itu, filem drama baik tempatan maupun luar negara banyak menonjolkan bunuh diri adalah dalam penyelesaian pada masalah dan dapat lari daripada masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, filem CSI, filem Tamil dan Hong Kong dan lain-lain. Di dalam internet juga terdapat banyak gambar dan cerita tentang bunuh diri. Oleh sebab itu, mereka yang tertekan boleh terpengaruh dengan berita dan gambar bunuh diri yang disensasikan. Jadi mereka mudah terpengaruh untuk melakukan pembunuhan diri sendiri. Sekian daripada saya mengenai faktor pencetus bunuh diri. Saya akan serahkan kepada kawan saya yang lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kajian kes. Tajuk bagi kajian kes ini ialah siasat dakwaan pelajar bunuh diri akibat tekanan di sekolah. Pelajar itu dipercayai bunuh diri pada tarikh 4 Februari 2020 pada pukul 6.15 petang di dalam bilik rumah ibu bapa mangsa di Pulau Pinang. Kes ini ditulis oleh Siti Azliza alias pada 6 Februari 2020 pada pukul 4.40 petang. Biodata penama kes. Nama mangsa ialah S. Logamitra, berusia 16 tahun. Mangsa adalah anak sulung dari dua beradik. Ibu mangsa bekerja sebagai penjual pakaian dalam talian dan bapa mangsa baru sahaja berhenti kerja sebelum kejadian ini. Mangsa tinggal dan bersekolah di Pulau Pinang dan tidak diberikan secara terperinci alamat rumah dan nama sekolah. Kronologi bagi kes ini ialah menurut ibu mangsa, sebelum kejadian dia ada mengetuk pintu bilik anaknya itu berulang kali tetapi tiada respon dari anaknya di dalam bilik. Selepas itu, ibu mangsa mengambil kunci pendua dan membuka pintu bilik mangsa dengan menggunakan kunci pendua dan menemui anaknya dalam keadaan tergantung di kipas siling dengan lehernya diikat dengan kain selimut. Kemudian mangsa dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia selepas 3 jam. Kata ibu mangsa lagi, pemeriksaan pada tubuh mangsa tidak menemui unsur jenayah dan bedah siasat mengesahkan mangsa meninggal dunia kerana tergantung diri berikutan terdapat lebam pada lehernya. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat mangsa kemudian diserahkan kepada keluarganya bagi tujuan pengebumian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai punca kes. Presiden Malaysia Tamila Kural, David Marshall yang mewakili keluarga mangsa mendakwa bahawa pelajar terbabit bertindak demikian kerana tertekan dengan pihak sekolah yang tidak membenarkan permintaannya untuk menukar kelas. Difahamkan, mangsa ditempatkan di 2 kelas terakhir dan meminta untuk dipindahkan ke kelas yang lebih baik. Selain itu,
Beliau mendakwa mangsa merasakan dirinya dimalukan apabila didenda memakai seluar pendek selepas dia ditahan oleh seorang guru kerana memakai seluar panjang ketat ke sekolah. Malah, dakwanya lagi guru berkenaan juga dikatakan pernah merampas rantai kunci milik mangsa kerana ia tajam dan mendatangkan bahaya. Okey, seterusnya solusi kes. Okey, yang pertama, berada di sisi dan dengar masalah yang dihadapi. Okey, kita perlulah sentiasa berada di sisi mereka dan kita perlu membantu mereka untuk faham perasaan mereka. Sebab jika kita faham situasi mereka, ia boleh mengawal keinginan mereka untuk membunuh diri. Okey, yang kedua, dapatkan bantuan. Okey, kita perlu mencari pakar psikologi yang pandai bermain dengan otak dan perasaan mangsa. Jadi di sini ibu bapa perlulah selalu bantu anak-anak yang berada dalam masalah. Ibu bapa tak boleh biarkan anak-anak berhadapan dengan masalah secara bersendirian. Okey, sebagai contoh, ibu bapa perlulah berbincang dengan guru bahawa anaknya tertekan kerana tidak boleh menukar kelas dan meminta guru itu menempatkan anaknya ke kelas yang diingini. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli dan nombor matrik saya di PZ 20205155. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk mengenai berkaitan kes dengan etika dan agama. Yang pertama, etika. Etika merupakan prinsip dan nilai-nilai akhlak dan moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Ini kerana kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan kehidupan yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya pihak yang berada di sekeliling pelajar tersebut mempunyai etika dan akhlak yang baik, ianya dapat mengurangkan risiko terjadinya perkara yang tidak baik kepada pelajar tersebut. Seterusnya, agama. Pandangan agama Kristian. Yang pertama, membunuh diri tidak akan menentukan sama ada seseorang itu akan masuk ke syurga ataupun tidak. Ini kerana orang yang membunuh diri akan masuk ke dalam neraka jika mereka tidak menerima Yesus sebagai penyelamat dan bukan kerana mereka membunuh diri. Yang kedua, mengikut kitab Injil, agama Kristian yakin bahawa mereka mempunyai kehidupan abadi tidak kira apa yang berlaku. Ini kerana tiada sebarang benda yang dicipta boleh memisahkan orang-orang Kristian daripada Tuhan mereka. Maka, tindakan Kristian yang membunuh diri juga tidak akan memisahkan mereka yang membunuh diri itu daripada Tuhan mereka. Yang ketiga, bagi agama mereka, membunuh diri juga adalah berdosa. Ini kerana tiada alasan yang munasabah boleh membenarkan pelajar ataupun seseorang itu untuk membunuh diri seperti mana dalam ajaran agama Kristian. Seterusnya, yang terakhir, mereka yang patuh dengan Yesus tidak akan masuk neraka walaupun kematian disebabkan bunuh diri. Satu gambaran tentang membunuh diri ialah kisah dalam buku Esther di Persia. Seseorang yang datang menghadap raja tanpa keizinan dan tanpa dijemput akan dihukum mati kecuali raja itu mengampuninya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cadangan. Okey, yang pertama, memberi perhatian yang lebih kepada individu. Jadi, kita perlu mengambil berat dan menyayangi mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak dan sentiasa mendengar masalah mereka supaya mereka merasa diri mereka disayangi dan diambil berat. Okey, yang kedua, memastikan mereka berada dalam keadaan selamat.
iaitu menjauhkan mereka daripada objek yang tajam dan tempat berbahaya. Contoh seperti pil-pil yang beracun, pisau, gunting dan selainnya untuk mengawal mereka daripada membuat perkara yang berbahaya. Okey, yang ketiga, mendapatkan bantuan daripada pakar kesihatan. Maksud kat sini, kita perlu membantu mangsa yang tertekan untuk berjumpa dengan pakar kesihatan mental yang profesional kerana kebanyakan kes bunuh diri ini menyebabkan berlaku kemurungan. Jadi, cadangan ini boleh mencegah untuk mencuba membunuh diri. Sekian, terima kasih. Okay, saya akan menerangkan tentang statistik bunuh diri. Okay, pada tahun 2019 merekodkan 188 kes dan pada tahun 2020 meningkat ke 226 kes. Okay, jadi kes pada tahun 2020 ini semakin banyak yang menunjukkan peningkatan sebanyak 20%. Dari pandangan ini, kita telah lihat kebanyakan mangsa melibatkan golongan lelaki kerana golongan lelaki mereka memiliki masalah tenaga kerja aktif, iaitu terdiri daripada lingkungan usia 16 hingga 60 tahun. Manakala sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri bagi tempoh Januari hingga Jun 2020 telah mencatat kes sebanyak 675 kes pada tempoh yang sama pada tahun lalu. Sekian, terima kasih. Baiklah, akhir sekali kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat kami peroleh daripada kes bunuh diri ini adalah antaranya, kesihatan mental mempunyai peranan terhadap kecenderungan bunuh diri pada masyarakat kini. Ini kerana seseorang itu berkecenderungan untuk membunuh diri sekurang-kurangnya mempunyai satu kecelaruan dan kebanyakannya mempunyai kecelaruan dari segi kemurungan. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk memastikan kesihatan mental berada pada tahap optimum. Antaranya, setiap daripada kita perlulah sentiasa menambahkan ilmu agama dan mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari agar jika ditimpa masalah, kita boleh berfikir secara waras dan dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik dan bukannya dengan mencari jalan pintas dengan membunuh diri. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.